Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazizul bin Muhammad Gaus. Saya sebagai pengurus Masjid An-Nur Tamasya Glen Mary. Sedikit sebanyak ingin saya kongsikan berkenaan tentang sejarah dan maklumat berkenaan Masjid An-Nur Tamasya Glen Mary. Masjid An-Nur Tamasya Glen Mary ini terletak di Jalan Usahawan dan juga persimpangan Kerjaya U1/8 Seksyen U1 Bandar Glen Mary, berhadapan dengan bangunan pejabat di RB Highcom. Yang mana jalan ini adalah satu jalan alternatif yang menghubungkan antara Subang Jaya dan juga Shah Alam, antara Shah Alam dan juga Subang. Yang mana jalan ini juga menjadi mudah bagi para jemaah untuk hadir ke masjid. Okay, so maknanya di sini kalau kita tengok struktur organisasi masjid, first kali ketua agama Sultan Sultan Selangor. Kemudian bawah Sultan Selangor dia ada MAIS, dia ada Jabatan Kehakiman, dia ada satu lagi Mufti, Jabatan Mufti. So tiga ni bawah Sultan Selangor. Kemudian JAIS ni di bawah MAIS, dekat Majlis Agama Islam Selangor, JAIS ni. Dan semua masjid dan surau di bawah bahagian pengurusan masjid. Dan setiap masjid yang ada kat Selangor ni dinaungi oleh orang besar daerah. Orang besar daerah dalam ni tak ada gambar lah. Maknanya orang besar daerah yang diwakilkan dalam daerah lah. So macam Petaring, macam Glen Mary ni di daerah Petaling. Daerah Petaling dia dinaungi oleh orang besar daerah Petaling, Datuk Imran Kadir. So kalau Sepang ada dia punya OBD dia. Kita orang panggil OBD lah. So ada OBD dia, Sepang ada OBD, Kuala Selangor ada OBD, Kelang ada OBD dia. So dinaungi oleh mereka lah. Kemudian kita ada dua struktur. Satu lembaga takbir, satu lagi AJK. Ini yang Masjid Pengurusan punya style. So lembaga takbir ni kalau kita tengok atas sekali dia punya pengurusi dia. Biasanya Masjid Pengurusan dia akan dipengurusikan oleh wakil-wakil agensi kerajaan. Terutama sikit daripada JAIS dan juga MAIS. Tapi mostly JAIS lah. Kalau kita tengok Ustaz Hashim, dia daripada JAIS, dia penolong pengarah kanan JAIS bahagian pengurusan masjid. So peranan lembaga takbir ni adalah untuk nak buat endorsement setiap benda-benda dasar. Contoh macam pembayaran kuliah berceramah, kita bayar 200 untuk sekali ceramah. So ketetapan tersebut dibuat oleh lembaga takbir, kena mewakili masjid. So ini AJK kita yang bermula di atas tu 1, 2, ada 5, 6. Bermula pada saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu pegawai takbir. Pegawai takbir ni mereka yang 9 to 5 dekat office. So mereka ni dibayar gaji 9 to 5 dekat office. So bermula dekat atas ni pengurus imam. Kemudian belah sini Ustaz Fadli. Ustaz Fadli ni sebagai penolong pengurus tapi dia muazzin. Di bahagian pentadbiran, Ustaz Effendi penolong pengurus, imam, bahagian kewangan. So dibantu oleh Puan Azian Jumri sebagai penolong accountant. Dan di bawah saya ini Ustaz Ahmad Puzi, pembantu pengurus sebagai Siap dan juga Bilal. Dan di bawah Ustaz Puzi, Ustaz Pis kita di bahagian penjagaan aset. So maknanya kami berenam ni pegawai takbir yang bertugas 9 to 5 lah dekat masjid. Dan yang selebihnya yang sebelah kiri ni adalah pegawai rawatib. Rawatib ni mereka datang tugasan untuk 5 waktu sahaja. Tak lebih daripada tu. Kecuali kalau ada arahan dari masa ke semasa tu mereka kena ikutlah. Tapi untuk tugasan hakiki mereka sebagai imam dan juga Bilal. Kalau kita tengok belah sini 1, 2 ni imam, belah sini 1, 2 sini Bilal. Lazim. Dan belah sini pula anggota lajnah iaitu AJK. AJK mewakili macam saya AJK dakwah pendidikan, menyusun segala majlis ilmu, kuliah-kuliah ataupun nak buat forum ke atau apa sahaja aktiviti berkaitan dengan majlis ilmu dan pendidikan lah. Kemudian kita ada Puan Razita, juga ahli lembaga, automatik diserap masuk ke dalam AJK sebagai Ketua Ahli Wal Muslimat. Ustaz Fadli sebagai jawatankuasa kemasyarakatan, Encik Zaid kita supervisor security kat sini. So kita serap masuk bahagian keselamatan dan pencegahan kemungkaran. Kemudian Ustaz Fendi kita bahagian pengurusan jenazah, dan juga Ustaz Puzi kita masuk dalam bahagian penyelenggaraan dan juga landscape. Kita ada Alim maksudnya kita ada buat satu program Akademi Latihan Imam dan Muazzin. So maknanya akademi ni
kita nak melahirkan kata apa, orang-orang yang boleh ada kemampuan untuk menjadi imam dan berkemampuan untuk menjadi muazzin. Especially bila dah sebut imam muazzin ni, of course lelaki lah. Kan? So maknanya bila disebut lelaki ni, dia punya spek dia mesti mampu jadi imam. Bukan mampu jadi imam kat masjid ke solat, tak, dekat rumah ke, kat R&R ke kan. So bila kena tolak tu ready anytime lah orang kata. Kan? Sembahyang dekat mana dekat mall ke kan. So bila orang tolak tu kita ready anytime. Bila orang tolak azan kita pun ready anytime. Macam tu. So nak kemampuan begitu. Tak ada nak segan-segan ke apa benda macam tu. So dalam akademi tu kita latih macam-macam lah. Dia suruh bacaan, dia suruh hukum hakam sikit-sikit. Konsep seni bina masjid ini telah diinspirasikan dari Timur Tengah seperti Qatar, Oman dan Jordan. Kitab yang digunakan untuk Masjid An-Nur Tamasyani adalah kitab Al-Quran. Boleh Ustaz explain kita ruangan masjid, ruangan di setiap masjid? Okey, kalau kita tengok sekarang ni kita dekat ruang lega. Ruang lega ni kalau tak ada distancing kita boleh isi 2,000 orang. 2,000 orang jemaah dalam satu masa. Dekat dalam sana kita ada boleh isi dalam 1,000 orang. So total up dalam 3,000 orang lah. Tapi biasanya kalau solat Jumaat yang sebelum pandemik akan melimpah keluar. So mana yang hadir tu 3,000 lebih. 3,000 lebih yang ada solat Jumaat. Tapi untuk distancing sekarang ni kita boleh muat 1,200 je. So kalau bulan puasa kita makan kat sini. Kalau makan lah. So sini memang meriah penuh. Bagi masjid, majoriti etnik yang mengunjunginya ialah dari kalangan masyarakat Melayu. Walaupun begitu, bangsa dan etnik lain juga tidak terkecuali untuk mengunjungi masjid selagi mereka beragama Islam. Lepas tu kemudian kita ada 4 bilik depan. 4 bilik, ujung sana store ataupun bilik file. Sebelah sini bilik imam, bilik Bilal. Ada satu bilik dekat sini di sebalik mihrab tu. Di sebalik mihrab tu ada bilik imam dan ujung sekali adalah bilik perbincangan. So kita ada 4 bilik dekat depan ni. Okey, bagaimanakah pendekatan yang dilakukan oleh pihak masjid dalam menjaga SOP dalam norma baru ni, terutama kalau macam kan mula-mula SOP kan ada macam sejadah semua boleh ni kan, so macam mana pihak masjid bersedia lah macam mana preparation waktu SOP mula-mula COVID? Ya, masa mula-mula COVID, Mac kan? Bulan Mac 2020 kita tutup 3 bulan tak silap masjid. 3 bulan kan? 3 bulan kita tutup tanpa seorang jemaah pun yang boleh masuk walaupun singgah. Itu yang jadi macam-macam isu tu, semua yang dekat pagar, semua yang kat luar. Itu paling yang menyayat hati lah. Kemudian bila dah dapat pelepasan untuk solat jemaah, especially untuk AJK, mula-mula sekali memang perlu ada penjarakan beginilah, ada tanda. Dan mula-mula sekali kami memang ada sediakan sejadah untuk setiap orang. Tapi akhirnya SOP itu berubah, sejadah kita tak sediakan sejadah dan orang sendiri kena bawa sejadah. So sekarang ni jemaah memang alhamdulillah, sekarang ni kita tengok jemaah dah makin disiplin lah. Dah automatik lah. Pakai mask buat sejadah. Pakai mask buat sejadah. So benda tu yang bila sebab tu kita sangat-sangat tekankan nak datang masjid, mana-mana masjid, mask, sejadah, 2 benda ni je kena bawa. Yang lain semua masjid yang sediakan. My Sejahtera, temperature, check temperature, semua kita dah sediakan. Kemudian untuk SOP, sepatutnya, sebaik-baiknya sebelum datang ke masjid dah siap dengan wuduk dah. Seeloknya sebab kita nak kurangkan penggunaan di tempat wuduk dan juga di tandas. Boleh guna, tapi kita nak kurangkan penggunaan. Sebab itu kita selalu nasihatkan supaya sebelum datang masjid, supaya solat Jumaat kan, kalau boleh ambil wuduk siap-siap. Bila sampai tu terus masuk. Tak payah nak sebab tempat wuduk tu tak besar mana, pertambungan tu akan berlaku. So kita kena jaga betul-betul kat situ. Jadi SOP masjid, sebab itu JAIS sangat-sangat tekan. Kalau misal kata masjid gagal
untuk mengamalkan SOP kebenaran untuk solat Jumaat dengan solat fardu, pasti kita balik. So, ke norma baharu ni kan, apakah aktiviti yang dilakukan oleh pihak masjid selain daripada aktiviti membaca Al-Quran, sebab sekarang kan dah everything online. So, macam mana apakah aktiviti yang dilakukan oleh pihak masjid, adakah ada juga aktiviti online? Macam mana? Setakat ni lah, semua aktiviti semua bertanggungan daripada keliling JAIS. Yes. Selama kuliah maghrib, kuliah yang bersemuka ni tidak dibenarkan, kita ada pendekatan untuk buat kuliah maghrib secara online. So masa tu FB kita sangat-sangat aktif lah, sebab setiap malam kita akan buat kuliah maghrib secara online, live. Dan kalau ada program-program yang melibatkan macam kuliah-kuliah, majlis ilmu yang kita nak kongsikan, semua kita buat secara live. Bacaan Yasin pun kita buat live, bacaan zikir pun kita buat live, bacaan suratul kahfi pun kita buat live. So nanti bukan apa, kita nak sampaikan benda tu, biasanya kita sampai melalui dewan solat. Tapi bila dewan solat tak dapat digunakan untuk menyampaikan ilmu, so medium ni lah yang kita nak guna untuk kita nak menyampaikan dakwah. Sebab peranan masjid bukan sahaja tempat untuk peribadatan, tapi untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan ilmu, untuk orang belajar, dan untuk menyampaikan melakukan kebajikan kepada masyarakat. So dakwah ini kita sampaikan melalui medium ataupun platform FB, media sosial lah, media sosial. Ada juga kelas taranum kita buat secara Google Meet, talaqi Al-Quran melalui Google Meet. Wat Citawan ataupun dikenali sebagai Kuil Buddha Citawan yang terletak di Seksyen 5 Pertanian Jaya merupakan sebuah kuil Buddha yang dibina dengan seni binana yang berunsurkan pengaruh Siam. Apa yang dapat diperolehi, penganut di kuil ini dikatakan kesemuanya menganut agama Buddha. Oleh itu, daripada hasil carian, kitab yang digunakan oleh rumah ibadat ini ialah bernama Tripitaka dan Sang Hyang Kamahayikan. Okey, selamat tengah hari semua. Sekarang ni kita di Citawan, Thai Buddhist Citawan Temple. So, boleh tak Encik perkenalkan diri dan berapa lama menjadi Sami di sini? Ya, nama saya Bancong. Okey. Saya jadi Sami pada 2007. Dah masuk 15 tahun. Tapi saya mari datang sini dalam masa 5 tahun lah. 5 tahun di sini dah semua dah bina kan. Dah bina, Yang saya sempat tu belakang sana. Oh. Belakang sana satu ya kan. Belakang sana saya sempat. Yang sini ni sudah dekat 40 tahun lah kot, dah silap saya. Yang ni sifu lah, sifu sudah ketua kami sekarang. Orang lain nak Kedah. Lepas itu yang ni sifu dia seberibuan. Dia bagi tiga. Sana satu lepas itu dalam lagi. Sini dia peta lah. Lidah dia hitam. Yang hitam untuk layar jadi Kelantan. Orang Kelantan, orang asli Kelantan. Ya. Orang besar, orang Kelantan. Lepas tu yang besar ni komiti kan. Komiti bagi dia patronnya kan. Lepas tu dia macam dewan. Lepas tu mari sifat tempo.
Yang ni pun, yang bangunan ni pun setiap saya dalam 40 tahun betul. Masa tu. Dijelaskan, kuil ini adalah kuil Buddha yang berasal dari Siam. Jadi kebanyakannya adalah penganut Buddhisme. Oleh itu, etnik yang terlibat dengan rumah ibadat ini ialah etnik China Malaysia. Buddhisme adalah agama kedua terbesar di Malaysia selepas Islam. Terutamanya diamalkan oleh kaum etnik Cina Malaysia, tetapi terdapat juga Siam Malaysia yang mengamalkan agama Buddhisme. Selain itu, terdapat segelintir etnik India yang beragama Hindu terlibat di rumah ibadat ini. Antara 5 fungsi tokong adalah sebagai tempat penyembahan bagi penganut agama Buddha yang majoritinya masyarakat Cina. Selain itu, tokong juga menjadi pusat bagi pembelajaran agama dan juga kitab-kitab suci. Tokong juga ada mengendalikan sesi pengajaran iaitu kelas Buddhism dan meditasi. Bagi sesetengah tokong, mereka akan mengadakan kelas untuk kanak-kanak pada hari Ahad yang dipanggil sebagai Sunday Dharma Schools. Akhir sekali, pihak tokong juga akan membuat aktiviti-aktiviti sosial dan kebajikan di sekolah, rumah anak yatim dan rumah orang tua. Selalu happy kan. Pergi pas hati sejuk, tengok dia selalu senyum, ngomong jam pun dah kira. Yang ni ada orang tua dia kan Datuk Malaysia. Datuk Michelle Wong Chin. Oh, kiranya dia yang ni lah dia donate patung ni ke macam mana? Patung. Oh, dia donate patung. Oh. Dari 012. Bang Buddha pada nama Bang Buddha. Ini tempat lah. Tempat sering ada Bang Buddha. Yang Buddha ni kita ambil dari Malaysia ni. Dari bawah sana. Lepas itu sini mesti orang sponsor kata. Oh, Nama orang tua tu. sponsor. So kira kalau macam dah sponsor, letak dalam ni je lah, Letak macam dalam ni. tak boleh Forever ambil. lah. Oh, forever. Tuan Im. Tengok kita jumpa besar dah kan. Medium, lepas tu kecil. Dia ada beza ke setiap lilin ni? Setiap lilin tu yang duduk atas sana tu dia bagi 15 hari Okay. untuk nyalakan 15 hari. Oh. Yang bulat, yang piper tu yang besar sekali tu bagi 1 bulan. Oh, okay. Lepas itu yang kecil ni bagi 1 hari. Dia ini 1 hari. Yang ni 1 hari, 3. Yang ni 7 hari. Dia tu berapa? Kesimpulan yang dapat dirumuskan melalui 2 rumah ibadat yang kita lawati bahawa masjid mahupun tokong dan rumah-rumah ibadat agama lain memainkan peranan yang besar dalam memberi pengajaran agama dan moral kepada penganutnya, terutama sekali kepada masyarakat setempat. Selain untuk menunaikan ibadat, rumah ibadat memainkan peranan mustahak sebagai tempat bagi masyarakat berkumpul dan menganjurkan aktiviti yang menjurus kepada aspek keagamaan. Rumah ibadat merupakan manifestasi kepada aktiviti-aktiviti sosial masyarakat. Ibadat-ibadah dalam bentuk jemaah digalakkan untuk dibuat di masjid ataupun tokong bagi melambangkan syiar persaudaraan tersebut. Melalui hubungan kemasyarakatan ini, rumah ibadat telah menjadi tempat untuk masyarakat saling berkenal-kenalan melalui interaksi sosial, sekaligus membuahkan jiwa persaudaraan sesama masyarakat yang kukuh dan kental. Selain itu juga, rumah ibadat membantu dalam pemeliharaan akhlak masyarakat dengan mengadakan program seperti bergotong royong, sukan yang boleh menarik minat anak muda dan sebagainya. Akhir sekali, rumah ibadat berperanan sebagai pusat pertemuan, perayaan, kebajikan, perdamaian dalam membantu hal-hal kemasyarakatan seperti memberi bantuan dan sumbangan dari segi bentuk keuangan, pakaian, makanan dan lain-lain kepada golongan yang memerlukan seperti golongan fakir dan miskin.